Kenapa kau mahu menyerah kalah? Kenapa kau mahu berputus asa? Kenapa kau mahu berhenti melangkah? Ya, kau yang sedang menonton video ini, kau merasakan usaha kau sia-sia saja, langsung tidak membuahkan hasil seperti yang dijangka. Kau melihat garisan penamat semakin kabur, seakan-akan sudah tiada kudrat untuk kau melangkah ke hadapan, apatah lagi menggapai sebuah cita-cita yang diimpikan. Jangan begitu kawan. Jika kau sudah keletihan, berehatlah sebentar dan kumpulkan tenaga. Bangkitlah kembali dengan 1000 daya, bukan yang mengaku kalah di tengah medan perjuangan. Cuba kau toleh ke belakang. Bukankah telah jauh kaki kau melangkah? Segala onak duri telah kau redah, segala cabaran kau hadapi dengan tabah. Kenapa dahulunya kau mampu, tetapi kini kau lesu? Pesan Rasulullah SAW, setiap amalan itu bergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari. Ingat semula niat utama sebelum kau melakukan langkah pertama. Bukankah niat itu cukup mulia dan harapan kau itu cukup besar? Di manakah hilangnya semangat kau yang berkobar-kobar pada awal dahulu? Adakah kau ingin membiarkan impian menggunung itu lenyap begitu saja tanpa sebarang hasil? Semestinya tidak. Satu perkara yang perlu kau tahu, niat yang positif akan menatijahkan hasil yang positif. Persoalannya, kenapa kau masih gagal untuk meraih kejayaan? Jawapannya, majoriti pakar psikologi seantero dunia bersetuju bahawa dua sebab utama kegagalan seseorang adalah berpunca daripada individu itu sendiri yang tidak betul-betul mahukan kejayaan yang diimpikan, ataupun usahanya tidak setimpal dengan kejayaan yang ingin dikecapi itu. Cuba simak kembali, yang mana satukah punca kegagalan kau itu? Sekiranya telah kau berusaha sehabis daya, malangnya masih tidak berjaya, cuba berfikir sejenak, adakah usaha yang kau lakukan itu betul? Analoginya mudah. Jika kau masuk ke sebuah rumah, tetapi setelah berkali-kali mencuba untuk membuka pintu rumah itu, kau masih tak berjaya. Fikirkan kenapa kau boleh terjadi sebegitu. Boleh jadi disebabkan kau terlupa untuk membuka kunci rumah itu terlebih dahulu. Boleh jadi juga disebabkan kau menarik pintu itu, sedangkan cara yang betul adalah dengan menolaknya. Peganglah kata-kata keramat ini. Hasil tak akan pernah mengkhianati usaha. Cepat atau lambat, usaha kau itu akan membuahkan hasil. Ada satu kisah tentang seorang anak muda, umurnya baru sahaja menjangkau 21 tahun. Walaupun masih muda remaja, tetapi dia mempunyai jiwa yang besar, iaitu ingin menawan sebuah kota agung di dunia yang tidak pernah ditawan oleh sesiapa sebelumnya. Di daratan, kota tersebut dilindungi dengan berlapis-lapis tembok pertahanan yang hampir mustahil untuk ditembusi oleh pihak luar. Di lautan, seutas rantai raksasa telah dipasang untuk menghalang kapal-kapal perang musuh. Tetapi, sesuatu impian yang sukar untuk dicapai bukannya sesuatu yang mustahil untuk diperoleh. Maka, dipersiapkan seluruh bala tentera di daratan maupun di lautan untuk merealisasikan impiannya. Hidup tidak selalunya indah, langit tidak selalunya cerah. Walaupun berbekalkan niat yang murni dan semangat juang yang tinggi, pada peringkat permulaan dia menemui kegagalan. Strateginya menghantar kapal-kapal perang untuk menerobos rantai gegasi itu tidak berjaya. Gagal sekali tidak bermaksud gagal selamanya. Dia mencari-cari akal. Dengan izin Allah, muncul sebuah ilham yang tidak pernah difikirkan oleh sesiapa. Maka berlayarlah 70 buah kapal perang di atas daratan merentasi semenanjung Fera. Hanya dalam tempoh 1 malam. Apabila terbit sahaja mentari di ufuk timur, terkejutlah pihak musuh dengan armada perang yang sudah siap sedia untuk membadai mereka. Dipendekkan cerita, tertawanlah sebuah kota agung yang bernama kota Konstantinopel, dan sekaligus ranaplah sebuah empayar ulung Byzantine Timur di tangan pemuda itu. Pemuda itu ialah Sultan Muhammad Al-Fatih, iaitu sebaik-baik raja, dan para tenteranya ialah sebaik-baik tentera, seperti sabdaan Rasulullah SAW ketika menggali parit sebagai persediaan untuk perang Khandaq. Konstantinopel akan ditakluki oleh tentera Islam. Rajanya yang menakluk adalah sebaik-baik raja, dan tenteranya
Yang menakluk adalah sebaik-baik tentera. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Selepas 800 tahun kewafatan Rasulullah SAW, akhirnya Sultan Muhammad Al-Fatih berjaya merealisasikan hadis ini. Mengambil ibrah daripada peristiwa bersejarah ini, apabila keazaman tinggi dan usaha keras dipadukan bersama, pasti akan menghasilkan kejayaan yang luar biasa. Tiada sesiapa yang tidak pernah mengalami kegagalan, tetapi orang yang berjaya ialah mereka yang belajar daripada kegagalan lalu bangkit semula dan meraih kejayaan. Pengajaran lain daripada kisah ini adalah jika usaha yang pertama kau lakukan tidak berjaya, cuba fikirkan inisiatif lain untuk mendapatkan kejayaan itu. Meminjam kata-kata Albert Einstein, we cannot solve our problems with the same thinking we use when we create them. Jika Sultan Muhammad Al-Fatih perlu berfikir cara yang luar biasa untuk menawan kota Konstantinopel, kau juga perlu fikirkan di luar kotak pemikiran manusia biasa untuk menyelesaikan masalah yang kau hadapi itu. Masalahnya, kau mencari-cari ilham untuk menyelesaikan masalah itu, tetapi masih tak kau ketemui. Jangan lupa bahawa kau ada Allah yang Maha mendengar. Bangunlah pada 2/3 malam dan bertahajudlah. Tadahkan tangan dan berdoa kepadanya yang sentiasa sudi mendengar dan memakbulkan segala permintaan. Bahkan masalah itu sendiri datang daripadanya dengan tujuan untuk menguji tahap keimanan kau. Kadang-kadang kau terasa seperti telah jatuh di tiba tangga. Tidak sempat kau menarik nafas lega, datang pula ujian baru. Jika kau merasakan diri kau kian melemah, pintalah kekuatan yang maha perkasa. Kau saja yang sering alpa dan melupakannya. Apabila sudah terhantuk barulah nak tengadah. Apabila ditimpa susah, barulah rasa nak berdoa. Allah tidak pernah memilih waktu untuk mendengar, tetapi kau yang memilih waktu untuk berdoa. Azam telah kau pasang, usaha telah kau curahkan, doa telah kau titipkan. Semakin kau melangkah menuju garisan penamat, semakin kau merasakan diri kau keseorangan dan kesepian. Tiada sesiapa yang bersama-sama kau dalam perjuangan ini. Mulalah persepsi-persepsi buruk menghantui diri kau kembali. Jangan bergantung harap kepada orang lain dalam menuju kejayaan. Bayang-bayang kau sendiri pun meninggalkan kau ketika berada dalam kegelapan. Walaupun tiada sesiapa sudi bersama-sama berjuang dengan kau, ingatlah bahawa Allah sentiasa ada. Cuba dongakkan kepala dan perhatikan burung-burung yang terbang bebas di angkasa raya. Mereka gah berterbangan tanpa bantuan sesiapa, melainkan dengan kekuatan sepasang sayap kecil mereka sendiri. Justeru, jangan pernah goyah untuk berjuang sendirian. Percayalah diri kau cukup kuat untuk menempuh segala halangan yang mendatang. Ketahuilah, Allah telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Pejamkanlah mata, tariklah nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan-lahan. Katakanlah pada diri dengan bantuan Allah, kau mampu menangani semua dugaan ini. Aku tahu betapa peritnya kesusahan yang kau tanggung. Aku tahu telah banyak air mata kau mengalir. Dugaan datang bertiba-tiba. Rakan-rakan seangkatan satu demi satu gugur di medan perjuangan dan meninggalkan kau keseorangan. Bertahanlah wahai kawan. Simpan dahulu keperitanmu dan ceritakan nanti setelah kau berjaya. Untuk melihat pemandangan indah dari puncak bukit, kau terpaksa menahan penat mendaki terlebih dahulu. Untuk merasa manisnya sebuah kejayaan, kau terpaksa menelan pahitnya kesusahan terlebih dahulu. Seringkali jalan yang sulit akan memandu kau ke destinasi yang indah. Yakinlah bahawa keperitan yang kau alami itu hanya sebentar cuma, dan kejayaan yang kau peroleh adalah untuk selamanya. Tiada kisah kejayaan seseorang tanpa kesusahan yang dialaminya. Bayangkan segala usaha yang kau lakukan berhasil seperti yang dijangka dan tanpa sebarang kepayahan. Terdapat satu kajian yang dilakukan oleh sekumpulan penyelidik terhadap seekor ulat beluncas. Untuk memudahkan ulat itu bertukar menjadi rama-rama, mereka telah membedah lapisan kepompong itu. Para pengkaji itu mendapati bahawa rama-rama yang bertukar daripada ulat itu tidak mampu untuk berterbangan dengan sendirinya. Daripada kisah ini, adakah kau rasa kau bertuah jika semua urusan kau mudah-mudah saja? Salah.
Kejayaan tanpa kesusahan hanya akan membuatkan kau lemah. Oleh itu, jangan pernah mengharapkan jalan yang mudah untuk memperoleh apa-apa kejayaan. Bak kata pujangga barat, struggle will make you stronger. Kenapa kau masih takut untuk melangkah? Kau takut akan terjatuh lagi? Kaki tersadung, badan menyembah bumi. Ulama Nusantara Abu Yahamka pernah berkata, jangan takut jatuh, kerana tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama, kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Teruskan saja langkah kau. Usah kau pedulikan ketakutan itu. Ingat firman Allah dalam surah Ali Imran ayat ke-159. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan azam, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Lakukanlah usaha sehabis mampu. Dalam masa yang sama, letakkan setinggi-tinggi tawakal kepada Allah. Just do your best. Let Allah do the rest. Allah tidak menilai hasil daripada proses yang kita lakukan, tetapi Allah menilai sejauh mana usaha kita dalam menjalani proses itu. Usaha yang baik walaupun belum berjaya tetap ada nilainya di sisi Allah. Biarpun masih gagal selepas penat berusaha, dengan tawakal kau akan redha dan berlapang dada dengan segala apa yang terjadi. Bukankah Allah telah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat ke-216. Jika tidak dipecahkan ruyung, mana akan dapat sagunya? Jika tidak berusaha, mana akan dapat hasilnya? Pesan orang tua-tua, hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. Dayung sudah di tangan, sampan sudah di laut. Ayuh, teruskan perjuangan. Biar putih tulang, jangan putih mata. Lebih baik mati berjuang daripada menanggung malu kerana menyerah. Jangan risau apakah kau berjaya atau tidak, kerana kau ada Allah yang Maha Penyayang. Mustahil Allah akan mempersia-siakan usaha hamba-Nya, seperti janjinya dalam surah An-Najm ayat ke-40. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Teruskanlah perjuangan suci kau, wahai pejuang.